Okay, Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kami ni pada malam ni berada di Gold Sand Hotel di Langkawi. Bukan kerana mari makan angin, tapi kerana mesyuarat Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Perlis. Ramai tokoh-tokohnya, antaranya Al-Fadil Profesor Madya Dr. Uzaimi dan Al-Fadil Dr. Kamilin. Dan kami dah mesyuarat, tadi dah habis petang. Ni duduk di atas rooftop hotel ni. Hotel ni hotel Ku Azhar, Pak Ku Azhar. Jadi kami santai di sini, kami ambil ruang lah untuk boleh bersembang. Sebenarnya kita ni nak sembang santai je lah. Jadi ambil ruang dalam keadaan kita lihat keadaan sekeliling dan apa yang berlaku dalam negara ni. Kita nak bersembang tentang apa tajuk kita? Wasiat dalam dakwah. Wasiat dalam dakwah. Mungkin kita minta Dr. Kamili lah kan. Sebagai orang muda yang bersemangat dan rajin menulis dan macam-macam lagi dalam pengalaman yang ada ni, mungkin boleh kongsi-kongsi sikit dengan kita, dengan sembang-sembang ni. Ni Ustaz Said Abu Bakar Jamalul Lail. Orang Perlis yang juga ahli jawatan kuasa kita. Kami cari dia baru sampai. Tadi ada lah. Tapi kami dah mula lah nak sembang ni. Jadi kita minta sagi Ustaz Said boleh lah mencelah untuk tengok apa-apa yang dibincangkan ni. Kita ambil tanggungjawab ni lah dulu untuk membolehkan sembang kita ni berjalan supaya orang yang mendengar ni. Mungkin Dr. Kamilin boleh mula sembang dia dulu. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Bila Datuk minta untuk kita buat tajuk pasal dakwah ni, saya kadang-kadang terkenang balik lah. Maksudnya saya sendiri tak pernah membayangkan yang saya akan berkecimpung dalam medan dakwah ni bersama dengan sahabat-sahabat yang hebat-hebat, yang masya-Allah selalu bersama. Dulu saya ingat lagi lepas saya balik daripada master, saya ni dulu sebenarnya pendiam orangnya. Jadi nak suruh bercakap kat depan tu selalu tak. Sampai satu tahap dulu saya ingat mak saya ni dia kata, kau ganti sikit, kau mengajar sikit kat masjid. Saya kata belum lagi mak, tak nak lagi. Kau belajar jauh-jauh buat apa? Saya kata mak, belum ready lagi ni, masih jahil lagi banyak. Sampai saya balik daripada master tu 3 tahun tu tak ada siapa kenal. Masa tu saya pun tak ada kata nak, sebab masa tu kita rasa macam masih lagi rasa tak cukup. Sebab nak berdakwah ni kan satu kerja besar, kerja Nabi. Kita tahu cabaran dia besar. Dan masa tu kita pun masih muda lagi. Jadi saya cuba tak tergesa-gesa. Tapi sometimes dalam dakwah ni, jalan Allah buka ni satu yang kita tak boleh nak rancang. Pertemuan kita dengan orang ni, Allah hantar orang ni, kawan ni semua dalam hidup kita supaya kita sampai satu tahap kita tak ada alasan dah untuk nak kata, kenapa kau tak menyumbang dalam dakwah? Itu semua akan jadi hujah kepada Allah, sampai macam dalam kisah dalam suratul A'raf, bila ada sebahagian daripada Bani Israel, dia kata dekat nabi-nabi mereka, dia kata wa idh qalat ummatum minhum lima ta'idhuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban shadidan qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Dia kata Bani Israel kata, buat apalah kamu ni nak penat-penat dakwah pada kami yang kamu kata pasti akan dihancurkan oleh Allah, diazab oleh Allah. Maksudnya tak ada point dah. Tapi para nabi ni cakap qalu ma'dziratan ila rabbikum, supaya dia boleh jadi alasan, hujah aku bila mana bertemu dengan Allah, yang aku telah menjalankan kerja ni, dan moga-moga kamu akan jadi orang-orang yang baik, yang bertakwa. Jadi saya rasa macam itulah, sampai kata saya dah berada dalam satu medan bersama dengan Datuk Mufti, sahabat
Al-Fadil, semua Ashabul Fadilah. Sampai saya rasa macam saya dah berada di tahap yang saya tak boleh patah balik dah. Seolah-olah macam Allah dah rancang yang kita tak pernah. Dulu saya tak pernah kata, oh kenapa dulu belajar agama? Oh tak, sebab saya nak jadi pendakwah, saya nak jadi mufti, nak jadi itu memang taklah. Saya cuma nak belajar dulu untuk nak baiki kejahilan diri, cuba untuk nak selamatkan diri dulu. Macam kalau kita naik kapal terbang, orang kata kalau jatuhnya turunnya mask tu, pakai dulu pada diri sendiri, kemudian baru pakai pada orang lain. Itulah yang saya ni, sebab yalah dulu kita bukan dalam bidang ni. Jadi saya cuba untuk nak biarkan kita ni, bila orang kata bila bercakap tu maksudnya walk the talk lah. Macam tu. Jadi saya rasa itu perlukan satu proses yang lama, yang perlukan kepada pembaikan diri tu lebih banyak. Alhamdulillah, tapi sampai sekarang masih lagi muhasabah tu diteruskan, bahkan lebih teruk. Sebab kita rasa kita bercakap banyak. Bila bercakap banyak ni, kita rasa macam akan ditanya di hadapan Allah. Wa innahu ladikrul liqaumik laka wa liqaumik wa sawfa tus'alun. Kita akan ditanya di hadapan Allah. So saya risau ni, kalau apa yang kita cakap pada orang ramai ni kita tak buat kan, kita tak jadi seperti apa yang kita selalu cakap. Tapi tak apalah, itu insya-Allah kita sama-sama baiki. Dan itulah muhasabah, kita selalu berada bersama dengan sahabat-sahabat yang berdamping, yang bimbing kita, insya-Allah. Alhamdulillah. Ana bila dengar Fadil Dr. Kamilin sebut tentang dakwah ni kan, kadang-kadang ana terbayang dakwah ni macam satu perkahwinan yang Allah telah kahwinkan kita dengan dakwah yang kita tak mampu nak mentalakkannya. Sebagai insan yang lemah, bukan sedikit dalam perjuangan ni, benda yang berat kita tanggung. Kadang-kadang kita terfikir, adakah selamanya aku ni terpaksa duduk di medan ni dengan tribulasi yang macam ni? Kadang-kadang kita nak buat satu macam nak relax sikit ke, tapi Allah kembalikan kita ke jalan tu. Allah kembalikan balik supaya kau duduk kau bertempur di sini seolah-olah macam tu lah. Kau hadapi cabaran ini. Dahulu mungkin masa kita mula dakwah tu dapat ana punya pengalaman masa awal dapat ceramah kan. Yalah ana kebetulan ni dulu memang duduk kolej Islam, memang kaki pidato. Bukan orang panggil kaki pidato, masa duduk cakap lah. Tapi bila dapat seronok tengok dulu poster cetak gitu ya. Seronok dapat poster. Tapi bila kita duduk di medan ni dan kita merasai pahit maum, orang kata dalam medan dakwah ni, yang ialah tinggal bagaimana keikhlasan kita, tapi pahit tu kita rasa dah. Pahala Allah Ta'ala yang tahulah, kita ikhlas tak ikhlas. Sehingga bila anda tengok ni dua sahabat di depan ni, anda teringat pada doa Nabi Musa AS. Nabi Musa AS bila dia melalui dakwah nak lawan Firaun. Sebab tu Quran ni penuh dengan cerita Musa, kita baca kan. Kita kalau kita semayang, kita lagi masuk balik Musa. Bila masuk balik Musa kan. Yakadu Quran an yakuna Musa. Hampir Quran itu menjadi Musa. Apa Musa kata? Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Lepas dia doa supaya dia lapang dada, dia boleh fasih bercakap. Kemudian apa dia kata? Waj'alli waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi kay nusabbihaka kathira wa nadhkuraka kathira. Jadikanlah penolong aku dari keluarga aku, Harun saudaraku. Kau kuatkanlah dia, aku dengannya. Kongsikanlah kerja aku ni, supaya dia kongsi kerja aku. Beban ni ambillah dia sama dengan aku seorang. Sebab apa? Kainu sabbihaka kathira, supaya kami dapat bertasbih kepadamu banyak-banyak. Kami dapat ingat engkau banyak-banyak. Sebab tu bila ada kawan-kawan, sahabat-sahabat, ni untuk kawan-kawan kita yang dengar, untuk hidup dalam agama ni dia perlu kawan. Untuk berdiri di jalan dakwah ni juga dia tak boleh jadi berseorangan. Hatta Nabi Musa, yang Nabi yang paling hebat lah kita tengok dalam pertarungan Quran, tetap Allah Subhanahu Wa Taala
jadikan dia minta kena penolong. Jadi mudah-mudahan bila kita tengok ada orang yang tolong kita, mengingatkan kita. Kadang-kadang dengar Dr. Kamilin cakap, dengar Dr. Razami cakap, sahabat-sahabat lain cakap, kita islahkan maksud kita. Dakwah ni, kalau kita, ada orang dia masuk medan dakwah mungkin dia nak jadi selebriti ke apa, itu dia tak termasuk lah. Tapi hakikat dakwah ni kerja Nabi yang susah, kerja Nabi yang mesti ada tribulasi. Ada orang kata nak pergi dakwah tapi nak semua orang suka. Ini adalah mimpi yang tidak pernah wujud dalam sejarah. Kita akan hadapi tribulasi, tapi kadang-kadang bila ada tribulasi, kita pun banyak doa kepada Allah dan banyak bangun tahajud, banyak doa, banyak baca Quran sebab kita menderita. Kalau kita relax, tak ada tribulasi, kita pun rasa tambah zaman sekarang orang selfie lah, orang ambil gambar, kita jadi macam-macam. Jadi dakwah ni benda yang paling besar sekali yang perlu kita buat adalah membina macam Dr. Kamilin sebut, keikhlasan diri kita sendiri. Sebelum kita cakap tentang orang, tapi sebenarnya orang tanya dakwah kau ada kepentingan? Ada. Kepentingan kita nak selamat diri kita sendiri daripada neraka. Kan? Kepentingan kita nak cari syurga. Tapi mungkin Dr. Rozami saya ada satu kisah, tapi nak dengar Dr. Rimi dulu lah. Tak apa terus. Saya dulu. Kisah dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ana pun bukanlah orang yang lama dalam dakwah. Orang kata baru jugalah. Daripada tak tahu macam Datuk Mufti cakap lah, seolah-olah macam kita dengan dakwah ni satu kembar yang tak boleh nak bercerai. Sebab apa? Sebab ana bukan datang daripada satu keluarga yang ustaz-ustaz belaka. Rasanya ada seorang jadi ustaz yang belajar agama lah. Kadang-kadang orang kata nak jadi ustaz ni pun kita pun risau nak gelarkan diri kita sebagai ustaz. Tapi daripada kecil, bila datang subjek-subjek agama ni, dia jadi feel tu lain. Rasa macam minat. Daripada kecil, daripada umur 12 tahun. Ana doa kepada Allah dalam sujud, Ya Allah, jadikanlah aku ni boleh masuk sekolah agama. Masa tu sekolah agama kat Perak, sekolah Izzuddin Shah. Mak ayah orang kata apa, tak tahu pun masa tu. Ambil borang sendiri daripada sekolah. Jadi tahu-tahu isi bayar RM5. Masuk sekolah agama. Bila dah tengok ustaz boleh baca kitab Arab, boleh terjemah kitab Arab, kita rasa macam satu hari aku nak jadi macam ni. Ya Allah, jadikan aku orang yang boleh baca kitab Arab, nak faham agama Allah. Dan kita merasakan, masa itulah nak rasa, alangkah baiknya kalau bila imam membaca Al-Quran, kita faham. Ini kalam Allah. Bila baca hadis Nabi SAW, kita faham. Kerana ia adalah kalam Rasulullah. Jadi, bila masuk sekolah tu, belajar. Rasa bahasa Arab ni susah lah. Bahasa Arab ni susah. Pergi pondok, belajar nahwu. Sampai masa tu pun tak faham juga. Tak mahu sebut sikit lah, Tok Guru nama apa? Adalah Tok Guru tu sangat-sangat berjasa dan kita terima kasih kepada dia. Moga Allah Ta'ala melihara mereka dan memberikan jalan yang besar. Amin. Lepas daripada SPM, anda buat keputusan, pergi pondok lagi. Pergi dengan kawan-kawan. Kali ini bukan sekolah hantar. Pergi dengan kawan-kawan, duduk sana sebulan penuh, bulan puasa, belajar. Fa'alu. Fa'ala. Duduk apa tafsir? Es kacang. Jadi, bila belajar nahwu tu, ialah bahasa dia orang ni, bahasa agak hulu sikit. Tak sesuai atau kita kan ada perkataan-perkataan yang kita tak faham kan. Tapi anda ingat dia pun nak sebut, dia kata, abang-abang ni ada orang sebut, tak apa, dia kata, kefahaman tu datang daripada Allah. Just usaha saja. Kita tak faham, kita balik tak faham, pergi Jordan. Di situ Allah Ta'ala berikan kefahaman apa yang kita belajar masa di pondok, belajar, faham masa di Jordan. Balik tu, kita rasa macam, okey, saya nak ajar kebaikan pada orang. Kerana apa yang Allah Ta'ala bagi kat kita sikit ilmu ni, kita nak share. Kerana kita rasa macam, ni benda yang Nabi sebut, ni benda yang Allah Ta'ala sebut, ni benda yang Nabi sebut. Nak ajak orang kembali kepada apa yang Nabi buat.
sebenarnya kita rasa benda tu kita rasa pada teori mudah tu. Nak ajak orang buat apa yang Nabi buat. Tapi sebenarnya tak senang benda tu. Sukar. Kerana dalam dakwah ni, kadang-kadang bila kita sebut satu benda yang kita rasa ia adalah satu perkara yang mesti, ataupun kita kata mesti dipromosikan, pendakwah kena buat, tapi kita mungkin berhadapan dengan ada orang yang berkepentingan akan rugi bila kita sebut benda tu. Jadi anak mula berhadapan dengan satu situasi, disekat di sana, disekat di sini, disekat di sana. Dan pernah satu ketika, masa satu surat sampai, dilarang berceramah di satu negeri. Masa tu atas highway, orang duk call, tanya, mak ayah duk call, apa cerita. Anda berhenti kat RNR, nangis seorang-seorang. Nangis seorang-seorang, tak malu nak sebut hari ni. Nangis seorang-seorang, kita kata sebab apa? Rupanya, nak ajar orang satu benda baik, sikit, bukan mudah. Itu jugalah yang diceritakan di dalam Al-Quran. Benda yang lebih besar daripada tu yang Nabi buat, cabarannya sangat-sangat besar. Jadi ini satu pengalaman pada diri sendiri. Dan terima kasihlah pada Datuk Mufti dan kawan-kawan. Datuk Mufti lah banyak call. Bila anak kena apa-apa, dia akan call. Dia kata sabar. Itu biasa. Itu resam seorang perjuang. Jadi anak rasa macam, Alhamdulillah. Kerana kalau kita tengok dalam sejarah hijrah sendiri pun, sebenarnya, bila Nabi SAW ditemani oleh Abu Bakar tu, iman Abu Bakar tu taklah setinggi iman Nabi. Kan? Sepatutnya Nabi boleh pergi sendiri je. Abu Bakar tu pun ditenangkan oleh Nabi dalam gua Sur. Kan? La tahzan innallaha ma'ana. Ma dhannuka bithnain illa Allah salisuhuma. Tidak apa yang kamu sangka kita berdua, Allah Taala sebagai yang ketiga. Dan kenapa Nabi mengajak Abu Bakar pada ketika itu? Sebagai isyarat dalam jalan dakwah ni, perlu ada teman. Perlu ada teman yang kita boleh share something. Walaupun mungkin dia lebih, orang kata cepat koyak daripada kita. Bahasa budak muda lah. Mungkin dia lebih mudah down daripada kita, tapi kita rasa kita perlu dia. Kita perlu dia untuk kita share something. Bila kita rasa kita tak tenang, kita share. Selain daripada keluarga, kita perlu teman yang baik. Kita perlu teman yang ikhlas dalam perjuangan ni. Dan Alhamdulillah, ana rasa dalam perjuangan dakwah ni, kita jumpalah orang-orang yang dalam dakwah ni bukan nakkan kawan dengan kita ni, bukan kerana kita boleh beri sesuatu kepentingan dunia pada dia, tetapi kita share the same vision. Kita kongsi visi yang sama, matlamat yang sama, nak menjadikan diri kita dan masyarakat dekat satu hari demi satu hari, lebih dekat dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan apa yang dikehendaki oleh Rasul. Ini satu pengalaman yang baik. Mungkin ada orang kata, alah, kau tak serabut ke hidup kau? Asyik kena kecam sana, kena kecam sini. Ana rasa, kalau hidup kita ni seperti mana encik biasa-biasa, kan? Macam Datuk selalu sebut, encik biasa-biasa kan? Lahir biasa-biasa, hidup biasa, mati pun biasa-biasa kan? Lepas mati pun orang anggap dia biasa-biasa. Maka tak adalah benda yang manis dalam kehidupan ni untuk dikenang. Kerana yang manis tu adalah apabila kita melalui cabaran yang getir, cabaran yang sukar, tapi kita berjaya buat. We did it dengan bergaya. Itu benda yang sangat-sangat kadang-kadang Allah uji. Orang dengar cerita, mungkin kita baca cerita para pejuang dulu, kita baca menarik tau, mereka punya kemenangan akhirnya ataupun hidup dalam perjuangan, tapi melaluinya tidak semudah cerita tu. Betul. Ana pengalaman daripada di ramai dah ustaz lah, ni ramai ustaz dakwah ni, sunnah-sunnah semua ni. Allah, dulu kita muda, pengalaman pun tak banyak kan. Kena ban ni kira kena ban tu biasa. Kalau tak kena ban tu jadi luar biasa. Sehingga hatta bila anda kena cerita sikit, bila awal kena kan di Penang. Di Penang ni terbuka, Allah takdirkan ni orang Penang. Orang Penang ni macam Penang ni terbuka sikit, banyak ruang lah. Tapi itu pun dah kena di Kedah apa kena. Kita pun muda, semangat ni lebih sikit kadang-kadang kan. Dapat pergi Perlis. Kadang-kadang cerita dapat pergi Perlis. Pergi Perlis tu dapat mengajar. Di Masjid Kuala Perlis. Orang Perlis setuju lah nak mengajar. Perlis memang macam tu. Tu cerita tahun 1990,
98 gitu. Berapa umur Datuk masa tu? Masa tu 20, tak sampai 30 lagi. Ya. Punyalah semangat lah. Kan? Lepas Ana pergi ke Perlis tu, lepas kuliah di Perlis tu, Ana rasa Ana macam kembali kekuatan. Masa tu Ana semayang di Masjid Kuala Perlis. Ana kata, ya Allah, sekukuh tiang Masjid Kuala Perlis ni, kukuhkanlah aku di negeri ni. Kena 2 minggu kena ban di Perlis. Sebab Ana ceramah Menteri Besar ketika itu semua dia salah faham kan. Dia kata Ana ni geng pembangkang. Dia bukan isu ni. Dia kata Ana ceramah, Ana pergi kritik apa kerajaan. Jadi dapat berita tu kat dia ni tak boleh masuk Perlis. Lepas tu mana rasa Maksudnya apa gangguan politik ni daripada awal lagi lah, bukan lah ni lah. Lepas pada tu Ana dah tak boleh, Ana tak tahu nak buat apa. Tu Ana pergi buat PhD tu. Dah betul Ana ada masa tak ada, Ana pergi buat PhD. Ana pergi buat PhD, tak ada, pergi buat PhD PUIA. Di UIA tu Ana dapat pergi Universiti Al-Imam Al-Auza'i. Jamiah Al-Auza'i, tapi masa tu kerajaan dia tak ada nak bagi beasiswa dia. Dia dapat Ana dapat beasiswa tapi tak dapat tiket semua. Dia Ana family bukan orang ada duit. Dah kalau ikut planning Datuk tu memang lepas master tu nak buat PhD kan memang tak ada angan-angan lagi PhD tu. Memang nak ada PhD tapi taklah sepantai. Maksud dah duk nak pergi dakwah duk pergi UIA. Hati tu macam luluh. Tak dapat pergi negeri Arab. Auza'i tu di mana tu? Auza'i di Beirut. Lebanon. Tapi Lebanon. kenapa tak pergi Datuk? Pasal pertama Ana tak ada duit lah. USM terimanya sebagai fellow tapi dia kena mengaji dalam negeri. Ketika tu dia kata masa tu keadaan ekonomi kerajaan semua. So Ana pergi di situ, Ana berjumpa dengan sahabat-sahabat yang UAE sekarang ramai yang kita ni. Masa tu lah itu takdir Allah lah. Ana seorang-seorang masa zaman tu. Lepas tu Ana pelekat. Ana seorang-seorang malah Ana type Ana pelekat kat UAE tu. Kalau dia kata salah pelekat. Nak kempen sunah-sunah Nabi. Esok siang gad main koyak semua. Kan semangat orang muda kan. Lepas tu lama-lama jumpa. Lepas tu Ana debat dengan Setora Jabat. Lepas tu kemudian tapi lepas keluar tu Ana masa Ana kena ban di Kuala Perlis tu, Ana rasa macam ni kan. Baru je doa supaya aku kukuh di Perlis, dah pula kena ban di Perlis. Macam tak mustajab. Macam. Tetapi Ana nak bagi semangat pada orang yang berdoa ni. Tuhan tak lupa doa kita. Selepas Ana dapat PhD, Ana dijemput balik ke Perlis tu, Anidak buat program. Masa tu Menteri Besar ada. Ana duk kata, hari ni aku tak boleh cakap dah. Tapi Menteri Besar dia ban Ana sebelum ni, dia tak tengok muka Ana. Oh, dia tak kenal. Dia tak kenal, dia dasar report orang. Dia mai majlis tu, dia duduk luar. Yang mai Ana kritik kerajaan, ada memang sikit lah kritik. Lepas tu dia mai, jadi dia tengok Ana cakap. Dia habaq, dia suruh dia ni bagi ceramah untuk kita kan kerajaan negeri. Lepas tu Ana mula sehinggalah Ana hari demi hari rapat dengan Perlis sehingga Ana dilantik jadi mufti Perlis. Ana pergi balik Masjid Kuala Perlis tu. Ana ingat, wah Allah tak mensia-siakan doa. Kemudian sehingga Ana hubungan Ana dengan Perlis sampai hari ni, Ana jadi sebahagian daripada Perlis lah. Ini orang Perlis alhamdulillah. Tapi Ana nak cerita, tapi apabila enta hadapi enta ada PhD. Enta mengajar di universiti. Banyak jemputan ni Ana alhamdulillah masa umur rajin menulis dulu ni. Macam-macam artikel dah masuk. Ada IKIM ke apa panggil nak lah kali. Mereka panggil dah seminggu kan nak pergi, mereka ban lah. Ada lagi yang lama akan buat report kan. Dan Ana lalui banyak benda tu. Tapi Ana sehingga kan, tadi Dr. Razmi cerita, Ana kadang-kadang Ana doa. Ya Allah, kalau jalan yang aku ambil ni salah, tolonglah betulkan aku. Kan? Kalau jalan ini salah, ampunlah aku dan betulkan aku. Kalau jalan ni benar, tetapkanlah aku di jalan ni. Kadang-kadang nak rasa macam aku nak relax lah, aku tak mau lah. Masa tu hamba-hamba semua tak tak ni hero-hero ni tak mencuri. Jadi kita kena tembak Tebal lah. Tapi tu nak kata, tapi bila kita baca Quran dan surah Isra, Allah kata wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi awhayna ilaika litaftariya 'alaina ghairah idzal latakhuduka khalila
walaula an sabbatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila idzal la'adzaqnaka di'fal hayat wa di'fal mamat thumma la tajidu laka alaina nasira. Hampirlah mereka wa in kadu hampirlah mereka itu memfitnahmu wahai Muhammad, litaftariya alaina ghairah, supaya engkau buat cerita yang lain daripada apa yang kami wahyukan padamu. Kan, idzal latakhuzuka khalila, kalau kau buat macam tu, mereka ambil kau jadi kawan. Sahabat baik. Jadi sahabat baik. Oh, Quran masya-Allah untuk Nabi tu kan. Walaula an sabbatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalau tidak kami yang mensabitkan engkau, engkau sedikit cenderung kepada mereka. Dahsyat. Allah kata, idzal la'azaqnaka di'fal hayat wa di'fal. Kalau kau cenderung, kami akan kenakan berlipat kali ganda pada kamu azab di dunia dan dia azab di akhirat. Thumma la tajidu laka alaina nasira. Kemudian kau tidak akan dapati bagi kami penolong. Allah bagi amaran kat Nabi dia. Kalau kita baca tafsir, kerana terlalu kena, Nabi pun macam mana aku nak kompromi sikit lah. Dengan mereka supaya mereka pun suka juga kat aku. Nabi itu maha sempurna seorang insan. Bukanlah kita memberi keuzuran pada diri kita, tapi kadang-kadang kita baca tu, kadang-kadang kita rasa salah diri kita ni. Tapi kita baca tu, kita rasa macam itulah manusia. Bila kita, tadi Dr. Zaimil kita menangis di jalan dakwah ni memanglah. Nak menangis kat isteri, malu. Tapi anak-anak akan tahu susahnya. Tapi sebab itu bila kita duduk di jalan dakwah, kita tahu apa makna ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Kita pun bukan kuat, tapi kita pesan pada pendakwah ni. Nak jadi pendakwah ni, kalau boleh jangan miss qiyamul lail. Jangan miss tahajud. Usahalah macam mana pun. Tak apalah, tabiat manusia kadang-kadang adalah sehari dua kita termiss. Tapi tahajud ubat kepada semua ni. Ubat. Siapa kita nak mengadu? Siapa nak abang? Dunia memerang, bukanlah dunia memerang kita, ramai orang sokong kita. Tapi kadang-kadang keadaan tu orang buat sampai kita macam tak ada ruang dalam dakwah. Dan kita kadang-kadang kita, aku pun bukan bodoh sangat bercakap kan. Maksud macam tu lah orang tua kau cakap kan. Tapi Han tak bagi aku cakap di sana, Han tak bagi cakap. Kalau tak setuju bagi aku nak cakap, dengar dulu aku cakap. Han tak mau dengar apa yang aku dia cakap. Cuma Allah ni dia maha besar. Lah ni zaman teknologi ni orang tak boleh halang, orang cakap kata lah. Dan dalam keadaan macam tu pun rahmat Allah atas kesabaran dakwah. Ramai orang jumpa kita orang kan kata, oh masya-Allah senang lah. Dakwah bukan untuk senang, tapi percayalah, segala jalan yang orang nak buat pada kita, kalau Allah nak bagi kesenangan, nak bagi rezeki, nak bagi kehidupan, dia bagi juga. Walaupun kita buat kan. Betul Datuk kata, bila cerita pasal kita berdakwah, pasal Nabi SAW berdakwah, betul apa yang bila first time bila Datuk baca tadi ayat Allah suruh Nabi bangkit, sama ada bangun malam ataupun qum fa'anzir pun, Allah turunkan ayat pertama sekali untuk nak dakwah secara terbuka ni, satu ayat daripada surah Asy-Syu'ara. Yang mana surah Asy-Syu'ara ni penuh dengan cerita-cerita Nabi kan. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi macam-macam Nabi. Allah kata fasda' bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin. Seolah-olah macam bila kamu nak berdakwah secara terbuka ni, bila kamu langgar apa yang kamu buat, apa yang kamu diperintah tu, maksudnya kamu akan dapat tantangan yang besar. So aku turunkan ayat ini daripada ke dalam kalangan kisah para Nabi yang banyak dalam surah Asy-Syu'ara tu sebagai satu peringatan kepada kamu. Kamu akan menghadapi nasib yang sama seperti mereka. Allah kata fasbir kama sabara ulul azm. Maksudnya Allah dulu pesan kepada Nabi kita dengan kisah-kisah para anbiya dulu supaya jadi inspirasi, jadi penguat. Dan saya sebenarnya suka dengar kisah-kisah pendakwah kita yang dapat ujian dan cabaran ni, sebab kita akan dapat satu motivasi, satu inspirasi. Sampai kadang-kadang saya fikir kalau kata dalam keadaan kita diuji, ujian aku ni apalah sangat kan berbanding dengan para Nabi dulu kan. Nabi Yunus sampai kena telan ikan paus, kena halau.
Nabi ni sampai sampai ni Nabi Nuh berdakwah beratus tahun lama. Allah kata wa ma amana ma'ahu illa qalila. Tak ada siapa yang nak. Sikit sangat orang yang beriman, berapa puluh dalam seteriwayat kata 10, seteriwayat 70. Dalam Wan nabiyyu laisa ma'u ahad. Dia ada nabi seorang pun tak ada. Subhanallah, itu kita satu nikmat. Bila sekarang ni kita tulis, adalah juga yang bacanya. Kita ujian hari ni kalau kita fikir, orang kata macam-macam, bukanlah ada lah orang kata begitu. Tetapi kita boleh turun ke jalan ke. Berapa ramai orang awam ni yang mari kepada kita bersama, hadir menziarahi kita. Allah tetap pujuk kita sebenarnya kan. Walaupun kita kadang-kadang rasa, yalah Allah uji kita. Sebenarnya nikmat Allah, kita kerdil kita dibandingkan dengan para anbiya. Betul. Walaupun mungkin kita ada ramai yang mengikuti, yang dengar dakwah kita lebih, ada sebahagian daripada para nabi, tapi darajat kita tu jauh beza kan nak banding dengan para nabi. Sebab tu Allah kata dalam Quran, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Seolah-olah bila aku nak turunkan mesej ni, tugas ni kepada engkau wahai Yahya, ambil dengan kuat. Sebab dia tahu benda ni satu mas'uliyah, satu tanggungjawab yang besar yang Allah turunkan. Subhanallah, itu yang menjadi pengubat, pengubat pada kita kadang bila nak, ialah macam tadi kata Datuk kata, kita bukan nak cari apa-apa habuan dunia. Ini dakwah yang para nabi semua bila dia kata kat kaum ni, dia kata qul la as'alukum alaihi min ajr in ajra illa ala rabbil alamin. Ini aku tak nak minta apa-apa daripada kamu. Ini semua pahala aku nak dapat daripada Allah Azza wa Jal. Itu kadang-kadang ayat ni juga yang selalu bermain-main lah dalam fikiran kita. Kadang kita fikir, Allah, aku dakwah ni untuk apa sebenarnya kadang. Manusia hati ni naik turun, berbolak-balik. So kita pun kadang-kadang macam, yelah, Alhamdulillah Allah kurniakan kita bila kita tahu sikit sebanyak Quran, sikit sebanyak hadis. So benda-benda tu akan cuba imbangkan kelemahan kita sebagai manusia. Tapi itu yang menarik pasal dakwah ni, saya fikir yang pertama sekali bukan kerana nak islah manusia tu, itu penting. Tapi dia sebenarnya dapat membantu kita islah diri kita juga. Sometimes bila kita cakap tu, saya kadang, alamak, tajuk ni aku nak cakap ni, aku rasa kita pun kurang ni nak cakap pasal tajuk. Bila main tajuk-tajuk tentu, kadang-kadang kita tarik handbrake sikit sebab kita rasa tak ready lagi. Kita lebih tahu diri kita. Sebab tu saya nak nasihatkan juga ruang ni kan. Ramai orang kan kadang-kadang, yalah, dia bila tengok kita ni, dia rasa Datuk Mufti tolong doa supaya anak saya jadi macam Datuk Mufti lah. Saya selalu nasihat mereka, jangan minta doa ni. Mintalah doa supaya anak kita jadi anak-anak yang saleh. Kerana orang bukan tahu hakikat kita. Allah yang tahu dan kita yang tahu. Kita alhamdulillah dalam bidang dakwah ni kita tak pernah nak kempen tentang peribadi kita. Kita kata doa bagi Allah jadi orang yang saleh. Kan tawaffani muslima wa alhiqni bisalihin. Kemuncak doa Nabi Yusuf setelah menjadi raja, jadi apa? Matikanlah aku sebagai orang muslim dan masukkanlah aku di kalangan orang soleh. Doa anak supaya jadi orang soleh. Kita semua ni pun tiap hari, ya Allah, Allahumma ja'alni minas salihin, Allahumma ja'alni minas salihin, Allahumma ja'alni minas salihin. Tapi dalam dakwah ni, kerana kita bukan kita baik. Tapi macam itulah Allah telah kahwinkan kita dengan dakwah ni. Kita nak pergi mana tak boleh. Kita bukan tak pernah fikir nak buat kerja lain. Kan? Tak pernah fikir. Kan? Tapi dia bila kita fikir yang tu dia akan omai satu benda. Dia macam dia tambat kaki ni kita ni pula. Masuk boleh, you masuk. Kan macam tu. Tapi tu, ialah kadang-kadang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah lagi yang lebih baik perkataannya melainkan orang yang mengajak manusia kepada Allah. Sebenarnya orang yang berada di medan dakwah ni, dia segala apa yang dia buat itu adalah kebaikan. Dan kadang-kadang kita, ialah syaitan akan menjadikan kita fokus kepada benda yang menjadi cabaran. Sedangkan kita lupa apa yang kita buat ni, selagi mana kita muhasabah diri, kita menyebarkan kebaikan, itu juga adalah kebaikan. Tapi kita nak fokus pada diri lah. Kadang-kadang kita nak fokus 2-3 haters ni. Sedangkan yang kita beri ni ada orang yang terima. Dan kita yang terima tu lebih banyak. Yang lebih terima bukan lebih banyak daripada haters. Tapi kita manusia ni kadang-kadang kita fokus pada titik hitam, sedangkan yang putih itu lebih luas. Tapi kadang-kadang kerana penyakit dalam diri kita juga. Kerana kita hubbu syuhrah. Kerana kita cintakan kemasyhuran. Jadi kita rasa, aku nak kata nak bagi orang suka.
Itu sebenarnya. Dan kita kena jadikan sebenarnya orang suka ni wasilah untuk menyampaikan Betul. kebenaran. Tapi ramai pendakwah menjadikan kesukaan manusia tu sebagai matlamat. Sehingga dia Korbankan. menjadi apologetik dan mengorbankan prinsip yang sepatutnya disampaikan, yang dipegang oleh diri dia sendiri. Betul. Ini yang jadi masalah. Yang sepatutnya kita nasihati diri kita, dan semua pendakwah sepatutnya kena buat benda yang sama. Itu saya risau bila kata Dr. Zaimi sebut. Kan hadis sahih Muslim bagi tahu antara 3 golongan yang pertama akan dihisap oleh Allah. Salah satunya orang yang dekat dunia ni orang panggil alim. Orang kata ni berilmu, masya-Allah. Tadi Abu Hurairah. Yuqal innahu alim. Maksud Allah kata kadzabta, kamu tipu. Sekarang ni kat dunia kita bolehlah nampak. Orang nampak macam ni, kita pun nampak macam okey kan. Kita tak tahu ke akhirat tu macam mana kan. Dan itulah yang buat kita fikir, ish, aku buat ni sebab nak orang suka ke? Aku buat ni sebab nak Allah suka kan. Dia ada orang ni dia selalu sama ada dia melencong ke kanan atau ke kiri. Sama ada yang kata aku tak peduli manusia cakap apa. So dakwah ni bukan ikut pengikut. So dia pun tak pentingkan uslub dakwah juga. Dia buat apa yang dia suka. Dia kata apa aku dah sampaikan. Kata kamu tak nak dengar, suka hati. Kasar tak kasar dan hentam lah. Hentam saja. Yang tu tak betul jugalah. Satu lagi terlampau nak jaga hati orang. Jaga hati orang sampai tak. So jadikan dia sebagai wasilah. Orang suka ni wasilah. Betul. Supaya dia terima apa yang kita cakap. Tapi kalau bertembung di antara wasilah dan prinsip, teruskan dengan prinsip lah. Betul. Tapi ada orang menjadikan kesukaan manusia itu sebagai matlamat dia. Macam mana pun aku kena sebut benda yang orang suka. Ya. Kan? Ini satu benda yang salah, yang sepatutnya kita muhasabah diri lah. Orang suka tak suka, kita sampaikan dengan betul, laras bahasa yang baik. Tak ada maki orang, tak ada caci. Orang suka, alhamdulillah. Orang tak suka, apa kita nak buat? Dan kebanyakan Datuk, dulu kita sebut pasal azan 2 kali sebelum subuh, orang menentang. Tapi akhirnya, Ya, alhamdulillah. dia pun sebahagian mungkin tak ingat pun kita pernah berjuang benda tu dan sebut. Tapi kita tak heran, insya-Allah. Kerana bukan kita nak promosi diri kita. Bila beberapa negeri dah terima, alhamdulillah, kita kata ini sunnah. Kita berjaya hidupkan. Banyak benda yang dah orang buat. Tapi kita kata masa awal kita kata dia bangkang kita. Bangkang. Dia kata orang keliru lah apa lah kan. Tapi kita kalau bila kita baca Quran penuh dengan cerita dakwah. Dakwah sentiasa dengan tribulasi. Tak ada cerita Nabi yang main dengan relax, temuk tribulasi. Tapi ana punya pengalaman, ana rasa lah pengalaman. Ada tempoh yang kita begitu selesa tau. Betul. Maksudnya kita rasa keadaan kita selesa, tambahlah terus terang cakap lah, mana pun ada jawatan, ada apa, ada kemudahan, ada pula pengikut, ada apa. Kadang-kadang kita tertanya-tanya kan, inikah dakwah? Tak sama macam dengan Nabi ni. Kan? Macam senang je, orang hantar tu lah main yang ni lah bagi. Kita akan sebab tu pentingnya baca Quran pada waktu malam. Betul. Kan? Kita akan jadi risau. Ini bukan cerita para Nabi ni. Ini cerita semua artis apa ni. Kan? Selebriti. Tapi sebab tu bila Allah kadang-kadang dia balikkan kita pada ujian. Bukanlah kita minta ujian. Nabi katakan la tatamannu liqa'al adu. Kamu jangan mimpi. Tapi itu tabiat dia. Kadang-kadang anak kita jumpa anak-anak muda ni dia semangat dakwah, tapi kita betul dia lah supaya jangan melampau kan. Ikut disiplin. Dia kata dakwah sikit kena, saya ni kena teruk tempat saya. Kita kena habaq dia. Itu tabiat dia. Itu dia tawabi' dia. Dia rencah dia main satu package. Dia tak main nasi saja, dia goreng siap dengan hal-hal itu. Ana ada antara orang yang mengadu tu. Macam mana Ustaz Zaid? Dia apabila Datuk sebut tadi macam minta orang doa jadi macam kita kan. Kadang-kadang orang suruh kita tahnik. Kita tak rasa kita layak untuk tahnik orang. Lepas tu lepas tahnik tu dia kata doa lah ustaz bagi anak saya jadi macam ustaz. Dia kata dia tak kenal kita siapa. Allah yang lebih kenal. Jadi kita sangat malu lah benda tu. Tapi bila sebut pasal dakwah ni, saya teringat satu benda. Dulu waktu di masa sekolah, start daripada tingkatan 3 tu, kita dah rasa ada minat lah. Awal-awal tu kurang sikit. Dan dapat keputusan pembaik kan, dengan pelajaran terbaik apa semua. Jadi tiap kali lepas sembahyang, ana tak pernah tinggal satu doa. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku pendakwah. Sehingga ana habis, kita kata Pak Senawi lah kan zaman tu. Pergi ke Jordan,
Sebelum pergi Jordan dah start berniaga. Dia pergi je kat Jordan, ada duduk sana pun dah nak berniaga. Doa tu dah tak sebut dah. Balik pun tak teringin nak jadi pendakwah. Balik mai nak berniaga, nak fokus. Jadi rasa jihad ekonomi. Tak nampak dah ni. Tetapi doa yang dulu yang kita telah lupakan. Apabila mai dia perlih bagi ruang. Serta mufti bagi ruang. Lepas tu dia mai satu-satu. Dengan kepercayaan yang diberi oleh Datuk Mufti dan apa ni, Jaid, Datuk Mufti. Dia doa yang dulu yang sekarang ni anda cuba elak. Bila mai ada forum, tak ada orang lain. Ada memang ada Datuk Marah kata malam-malam tak ada kira ramai lagi. Bukan macam tu. Tapi maksudnya kita cuba elak lah. Tapi doa yang dulu Allah Ta'ala makbulkan. Ya hadir. Satu persatu dah yang anda boleh duduk bersama. Walaupun jasa dakwah anda tu sangat sedikit lah berbanding dengan orang kata apa, abang-abang ni kita katakan. Jadi alhamdulillah kita cuba sumbang setakat yang kita mampu. Tapi angan-angan tu tak ada. Dulu kecil-kecil dah. Bila dah pergi belajar balik mai tak ada angan-angan, nak fokus berniaga kononnya. Tapi jawatan tu datang satu persatu, kepercayaan diberi satu persatu. Dan kita rasa macam tanggungjawab kita lah, kita pergi pun zakat ada Allah tunaikanlah hajat nu dan nak jadi pendakwah. Ya. Allah. Jadi benda di dalam dakwah ni kadang-kadang antara kelebihan lah nak rasa kan. Kita doa kat Allah kan. Untuk anak lah, amalan korang kan. Jadi doa ya Allah, kalaulah tribulasi ni yang berlaku ni, jadikanlah dia pengurang dosa aku kan. Bagilah tambah pahala aku di atas benda ni kan. Di atas ujian ini kan. Bukanlah kita nak beritahu orang kata teruk sangat ujian Allah pada kita tu, tak ada apa dibandingkan yang dilakukan oleh para anbiya. Tapi dan dakwah ni banyaklah fadail kan. Sakit, mudah-mudahan dapat ampun dosa, penderitaan. Tapi Allah jadikan dakwah ni dia akan menghiasi perasaan kita dengan penuh keindahan. Macam kita duduk macam ni kan. Satu nikmat yang kita rasa kerana kita duduk di medan ni. Dakwah ni tak memerlukan kita. Kita memerlukan dakwah. Kebetulan ataupun maksud dalam bahasa kita maksudnya Allah ni dia jemput kita menyertai program ni. Program ni tak perlukan kita. Program ni bermula daripada Nuh alaihi salam. Setelah Nabi Nuh dihantar sehingga hari ni dia adalah mata rantai yang akan terus bersambung sehingga kiamat. Kalau kita masuk mai tak masuk mai kan kita tak diperlukan. Hanya kerana Allah ni sayang kat kita. Ya. Jemput mari. Bukan saja dia jemput mari, dia bagi sedikit kedudukan di dalam perjalanan ini. Tapi mana ada percuma kau nak masuk kau nak jadi. Kau nak masuk perjalanan ni, kau kena tengok orang lain kena apa. Kau kena. Ini jalan. Kau rencah dia. Kalau kita daripada awal kata kenapa saya kenapa orang asyik kecam saya. Kan? Tapi ini tabiat dia yang mesti kita lalui. Allah jemput kita patutnya bersyukur dan malu. Kan kalaulah mudah-mudahan kita dia jalan yang benar lah. Sebab tu itulah fadilatnya Allahu Akbar. Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil kan. Kita doa supaya Allah alimul ghaibi wa syahadah kan. Anta tahkum baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Engkau ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi bi'idnik. Ya Allah, tiap malam kita tahajud lepas kita minta mula-mula buka doa Nabi dalam tahajud Nabi. Kata Aisyah, yaftatihu biha dengan doa ni. Tolong tunjuklah pada aku apa yang mereka selisihkan ni pada jalan yang benar. Hak tu orang yang nak dakwah ni pasal kita cerita sahabat-sahabat dakwah ni tak cerita mana satu yang betul ya. Depa ni kan betul, geng ni betul. Kita pun bukan perang dengan geng-geng lain, tapi macam itulah ikutlah tabiat tahajud Nabi. Sentiasalah kata ya Allah tunjuk kat aku. Kalaulah hak depa ni cakap betul biar aku ikut depa. Kalau yang depa cakap salah jangan bagi ikut. Kita pun tak mau orang ikut kita kalau kita salah. Kita terus terang daripada awal. Kalau dapati daripada ucapan kita sesuatu yang salah daripada syarak hampa, jangan ikut. Ketahuilah ketika itu kami telah tersesat jalan. Kalau betul benda tu salah.
Kerana kita tak nak kempen kata untuk cium-cium tangan kita. Bukanlah kita nak bantah orang lain. Kita tak ke arah itulah, alhamdulillah. Kan? Tapi jangan ikut jalan ni. Kalau kamu dapati betul benda ni sama dengan dalil kitab dan sunnah, kamu ikutlah. Kan? Dan itu bukan kelebihan pada kita pun, kelebihan pada kitab dan sunnah. Tapi ini adalah jalan dakwah yang mudah-mudahan tujuan kita bersembang malam ni tazkiyah diri kita. Kan? Datuk dah lalu fasa jalan tu lama lah sebelum kami lagi kan. Kami pendakwah muda ni. Saya suka dengar orang-orang lama di dakwah supaya kita boleh dapat intipati, supaya kita tak mungkin mengulangi apa mungkin yang mereka rasakan, kesilapan yang mereka lakukan dulu. Sekarang ni Datuk mungkin tengok macam kami ni ialah bersama-sama sebagai pendakwah muda yang mungkin masing-masing ada warnanya, masing-masing ada kelebihan, kekuatan, kelemahan masing-masing. Apa Datuk tengok macam yang Datuk bila tengok contoh saya tengok Dr. Zaimi, Dr. Said, apa yang Datuk rasa nak pesan sebagai pendakwah muda ni, yang kalau aku kembali macam zaman kamu ni, masa kamu muda macam ni, aku tak mau ulang benda ni, aku nak buat macam ni. Apa yang ada benda kadang-kadang bila anda renung balik, semua orang lah rasa kalau aku tahu macam ni jalannya, benda yang sama, mungkin aku ambil langkah yang begini. Hatta Imam Syafi'i pun ada pandangan dia yang qaul qadim, kalau jadi kan. Tetapi sebelum anda nak masuk tajuk ni, anda fikir juga benda ni. Tapi anda rasa itulah tabiat orang muda. Kalau kita tuakan dia sebelum dia muda, lagi dia tua bila dia tua nanti lagi dia tak bermaya. Jadi bila ada sebahagian buku pendakwah ada tulis apa? Kan ad-da'wah baina hamasati syabab wa hikmati syuyukh. Dakwah antara kesemangat orang muda dan hikmah orang tua. Dulu kita tengok orang tua ni, kita kata Tok Syekh kita ni macam slow sikit kan. Dia bagi kita ingat dia tak semangat, dia semangat. Cuma mungkin dia telah lalui, dan kita kata kat sahabat kita, "Itu tak sahabat itu." Dia kata, "Mungkin apa? Kita pasal kita pernah lalui." Bukan kita tak setuju niat tu. Kita mungkin nak ambil langkah yang macam ni. Ana tengok, tapi Ana selalu imbang yang tu. Ana pun tak mau mematikan semangat. Ana tahu semua, misalnya lah, Ana banyak kelemahan. Tapi Ana tahu Dr. Kamilin punya uslub dia macam ni. Dr. Rora punya uslub macam ni. Kadang-kadang Ana fikir, mereka mungkin lebih baik daripada aku daripada masa muda dulu. Mungkin dulu aku sendiri tak ada siapa, orang tak ada. Bukan tak ada contoh, ada contoh mungkin, tapi masa tu dia pendakwah tak sebanyak macam ni tau. Jadi kita mencuba mengharungi satu samudera yang tidak mudah. Sebahagian kejayaan itu mungkin kerana anda tak tahu apa bahaya dalam samudera tu. Anda masuk juga, kan? Anda masuk juga, kan? Anda masuk. Tapi kalau anda tahu ni mungkin itu pun bagus juga. Dan anda masuk, anda lalui, kena duri macam ni, tikam di sini, lalu anda baiki keadaan tu, kan? Mungkin orang kata pasal apa ni, anak pengalaman mengajar, kan? Untuk sebab tu kadang-kadang kita akan habaq kawan-kawan kita, Tok sahabat itu macam anda try dah. Anda dah cuba dah yang tu. Kerana kita dakwah ni bukan masalah nama kita, masalah kesan. Hari ni alhamdulillah ramai orang yang bersama dengan hasrat. Dulu kita namakan macam-macam, tajdid lah apa. Bukan kita nak buat nama kita. Kita buat bahtera perubahan lah apa-apa. Zaman tu mencubalah. Alhamdulillah ramai ada punya orang yang sokong sampai hari ni. Dan dakwah ni dah berkembang besar. Sahabat-sahabat kita sudah ada di banyak institusi. Walaupun apa orang kata, dan pengaruh daripada keadaan tu, daripada kita pengaruh dia melalui dakwah, cakap-cakap tentang isu-isu ni, sehingga pengaruh kita dalam bidang politik, pengaruh kita dalam sebagai bidang struktur peringkat-peringkat negara dan juga di peringkat antarabangsa. Ini perjalanan yang berlaku. Kalau orang muda berlaku kesilapan tabiat, dia tak akan perfect. Ana sebenarnya tak marah lah. Sebab ana dulu anda lalui, tapi kalau orang tanya tu kan ana habaq lah. Syekh ana cadang tak sombak kot. Kadang-kadang nak cerita tu macam tak bertahu kan. Tapi semua zaman tu tak nampak sangat lah.
Sebab dia tak ada Facebook. Zaman tu dia tak ada Facebook, kita seorang lah kan. Dia balik, dia fikir kan. Tapi tak ada lah orang nak hentam. Orang hentam dalam surat khabar macam tu lah. Orang mulut ke mulut lah. Kita sebenarnya Mulut lebih lah. macam contohnya kan, fitnah dalam dakwah ni berlaku. Fitnah, kita kena menerima masalah fitnah ni. Orang kata, perlih tu, mereka ni asyik duk kata bid'ah. Ada baik yang bid'ah. Tapi kalau kita, budak-budak yang kata tu, dia dengar daripada orang lain yang kata. Kalau kita minta pada dia, bawa mari satu contoh video kami, yang kami kata bid'ah. Oh, mari, mana-mana tempat. Ini bid'ah sesat. Oh, mari. Mungkin kita kata, benda ni tidak ada dalam sunnah Nabi, benda ni tak diamalkan sunnah. Dengan gaya yang hampa bagi tahu bid'ah masuk neraka, hampa bagi tahu kat mana kami kata? Kat mana kami kata? Bid'ah zikir lepas solat, bid'ah masuk neraka. Bid'ah ni depa ni ada kata kunut bid'ah masuk neraka. Depa yang kata tu kesian kat depa lah. Dari segi dosa mereka tu kata benda Kita tu. tak kata. Di mana? Zaman ni hampa pergi minta kat tok guru hampa ke ustaz hampa ke siapa yang kata tu. Tunjuk satu contoh kat mana yang hampa dengar benda tu. Ni ustaz kami kata. Hampa kata ustaz hampa yang kata. Kami kata di mana? Kami ada tulisan kami. Fatwa perlih tu dalam bab-bab khilaf ni jelas. Masalah ini khilaf. Tengok ni duduk ahli fatwa kan. Masalah ni khilaf muktabar di kalangan ulama. Masalah kunut adalah bab perkara yang khilaf. Perlih memutuskan sekian-sekian. Tidak kata bid'ah masyarakat. Tapi depa ni menempelkan. percaya pula pada benda-benda macam tu. Tetapi kami memberikan pengetahuan, ilmu hampa nak terima. Dan kalaulah mereka boleh nilai, bukan kita baik. Apa kepentingan kami? Betul? Apa kepentingan kita? Bila nak membid'ahkan benda tu kononnya. Apa kepentingan kita untuk mengambil satu jalan yang kadang-kadang kita tidak bersetuju dengan beberapa amalan yang sedia ada dalam masyarakat. Berbeza dengan mainstream. Berbeza. Kalau kami nak untung, lebih baik kita ikutlah. Follow. Kita pun bukanlah kata lekeh sangatlah. Alhamdulillah dengan kadar Allah bagi cakap pun pandai lah juga kan. Artinya kalau kita pergi ikut tu rasanya popular juga kan. Ramai jugalah orang yang main beli ayak kita jampi ni. Macam tu lah kan. Tapi bukanlah tidak kelebihan dah kita alhamdulillah, tapi maksudnya kalau nak tuduh ada kepentingan. Ini bukan kepentingan. Kepentingannya bersama dengan hak boleh untung tu. Ini mengorbankan kepentingan. Ini mengorbankan kepentingan. Tapi tu kan jampilah, apalah buat ni, lepas tu boleh jual hak ni, jual. Yang tu lebih untung. Ya. Tapi Kita meniaga tadi. anda boleh, bukanlah. Saya- Allah lebih tahu siapa hambanya yang baik. Kita pun bukan, kita masih duk minta Allah jadikan kita orang soleh. Kita tak pernah kata kita orang soleh. Kan? Mudah-mudahan Allah jadi orang soleh. Tapi orang boleh bertanyalah orang-orang yang bersekeliling dengan kita. Di manakah kepentingan, keuangan dan harta yang telah kita kutip dengan dakwah ni. Maksudnya kan, apa benda yang kita duk fikir nak buat duit dengan dakwah ni. Mungkin ialah jual buku, biasalah orang jual buku, dah tulis orang jual buku. Tapi apa benda yang duk fikir? Sama orang dia nampak apa yang kita dapat, dia tak tahu apa yang kita spend. Ya. Apa benda untuk ni? Dan akhirnya bila kita fikir balik, apa yang mereka lawan kita tu, kita pun sendiri kan tak boleh faham. Contoh macam perlih dulu, macam Datuk sebut. Orang kata, okey perlih tak benarkan zikir lepas solat. Zikir lepas solat, bid'ah masuk neraka. Dan kita tak pernah kata pun. Sekarang kita buat kempen Zikir. Perlih berzikir. Dia kata pula, mereka ni baru jumpa dalil. dulu kata tak boleh zikir. Dulu kata, dia apa kata baru jumpa? Yang kata tu tokoh. Yang kata tu tokoh. Padahal perkataan zikir dia tak faham. Sebab dia ingat dia akan mesti majlis, dia akan macam Ya. pentas. Itu Tapi Datuk bila berada dalam medan dakwah ni, kita bukan orang baik kan, tapi bila sampai satu keadaan kita terpaksa buat satu benda yang kita rasa beban dan kita rasa berat, hanya semata-mata kerana kita rasa aku dah cakap benda ni pada orang, aku kena buat pada diri aku sendiri. Contohnya sabar. Sabar. Kadang-kadang orang duk buat poster kita pun yang tak elok, orang duk kata kita benda yang tak elok, tiba-tiba dia datang kat kita, Ustaz saya minta maaf Ustaz. Kan? Tapi Kita terpaksa maafkan. itu cukup banyak alhamdulillah. Dan sepanjang sejarah ni, email yang nak terima orang yang memohon maaf kerana dia salah sangka. Bila dia dengar balik ceramah kita yang betul, dia kata dia cari tak jumpa apa yang depa kata. Ditempik. Saya yang cakap try tu cakap as nice as boleh pun,
Walau orang tu nak kata ni yang penuduh penghina Imam Syafi'i. Padahal saya kadang-kadang saya tempel je satu link, saya cerita pasal kehidupan Imam Syafi'i yang saya buat di Penang. Tengok ni macam mana kita puji Imam Syafi'i, kita hormat dia, kita ambil kaul-kaul dia. Tang mana tiba-tiba datang kata saya pernah menghina Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Tuduh kita ni anti mazhab. Sedangkan bukan itu. Pada kuliah-kuliah kita di dalam mazhab Hanafi, di dalam mazhab Malik, semua mazhab kita sebut. Ya. Tapi akhirnya kita maafkan. Kerana apa? Yelah, kadang-kadang kita sakit hati juga. Tapi kita kata, kita mengajar benda yang suruh maafkan orang. Tapi akhirnya kita terpaksa juga kata, tak apalah, saya maafkan. Anda baca Rasail Minas Sijin, Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah kata, islah orang ni macam basuh tangan. Kadang-kala dia kata kita yahtaj ila syai'in minal khusyunah. Kasar sikit tapi kerana nak buang nak bersihkan. Orang telah maki aku dan kata pada aku telah maafkan mereka kerana tujuan dakwah aku selama ni nak menyelamatkan mereka daripada neraka. Aku tak mau kerana aku depan masuk neraka. Tetapi ada pun pendustaan mereka pada Allah dan Rasul. Dalam hal ehwal agama Allah dan Rasul, hendaklah mereka jawab di akhirat. Kira itu benar. Tapi kira besarnya jiwa Ibn Taymiyah, kita mungkin tak sampai pada peringkat tu kan. Kadang-kadang kita, yalah. Cuma salah satu keberkatan dakwah ni, ana rasa Allah memustajabkan doa. Bukan kerana kita tu soleh apa. Mungkin Allah kesian kot kita banyak kadang-kadang kena. Anda ingat kadang-kadang ada orang yang hulu sangat dan melampau dalam tuduhan ni. Kadang-kadang kita kata, ya Allah, aku serahkan urusan fulan ni kepadamu. Tapi alhamdulillah lah setakat duk tengok ni benar dengan kehendak Allah lah, bukan kerana kelebihan kita. Yang hulu ni dia jumpa hari dia. Hari dia tu bukan dengan kita. Hari dia tu akan ada peristiwa dia. Yang mana Allah akan takdirkan. Kita pun mohon keampunan dari Allah, kita pun ada kelemahan lah. Dan kena beringatlah juga. Kita beringat dari diri kita lah. Supaya tak Kita terkena minta sihabul Allah. layali. Kita kalau boleh kita tak mau doakan orang kan. Kita kalau boleh nak cuba maafkan, nak cuba ni macam kadang-kadang kita bila hadapi isu-isu ni kan, kadang kita fikir, ya Allah, bila aku nak doa macam mana Nabi doa untuk Bani Ra'il, Bani Zakwan, bila pada ketika aku nak cuba amalkan, Allah kata falyafu wal yasfahu. Maksudnya kita maafkan, tak hukum dia, ataupun kita maafkan dan kita delete kan history tu daripada hati kita. Daripada yang pertama tu boleh buat, yang kedua tu syaitan masuk sini. Apabila dia menyentuh keluarga, macam-macam kadang melampau lah. Well, nak maafkan orang mulut boleh kan, tapi kadang hati macam mana aku nak. Orang yang lawan kita ni, orang yang lawan bukan kita lah, orang lawan dalam menentang Nabi tu, siapa saja pengikut Nabi lah, siapa-siapa. Ada dua jenis sekurang-kurangnya. Satu, dia lawan kerana dia jahil. Dia tak tahu kita, dia terpengaruh dengan orang lain. Dia kata kita pasal dia terpengaruh dengan orang lain. Orang macam tu Nabi selalu kata, Allah maghfir qaumi fa innahum la ya'lamun. Tetapi orang-orang yang Allah ampunkan kaumku kerana mereka tak tahu kan pukul Nabi Fa'ad mau Nabi dalam keadaan berdarah, Nabi doa. Tapi orang-orang yang dalam keadaan tahu, tegak sengaja merancang kejahatan terhadap benda yang hakikat dia tahu. Allah tahu, dia tahu. Yang itu nak tengok Nabi memang Allahumma alaika bi fulan, Allahumma alaika bi fulan, masallit alaihi kilab min kilabik. Ya, wasallina alaihi kalban min kilabik. Ini juga yang ditunjukkan oleh Ali bin Abi Talib ketika mana dia melihat Talhah yang bukan berada di camp dia. Tapi dia kata, Pak Azizun alayya Aba Muhammad. Ana araka majdudan tahta nujum samaya. Aku merasa berat pada jiwa bila aku melihat kau bergelimpangan di bawah bintang. Walaupun dia berada di medan, di kumpulan yang bukan kumpulan dia kan. Jadi maksudnya Ali dia berperang dengan Talhah. Bila tengok Talhah terkorban, dia kata, berat jiwa aku melihat, kerana dia tahu Talhah adalah seorang yang ikhlas. Talhah bukan musuh dia. Bukan musuh dia, tetapi kerana kesilap, orang kata salah faham, perbezaan ijtihad menjadikan mereka akhirnya terpaksa bertempur kerana masing-masing mempertahankan apa yang mereka rasa benar. Tapi rasa perit kalau kita hadapi situasi ni tu. Macam ni sahabat yang kita sama-sama. Ali tidak menangis berperang dengan musuh. Tapi dia menangis berperang dengan. Kita tengok sahabat kita korban tanpa kita inginkan.
dengan sesuatu yang boleh kita bayangkan perasaan dia. Subhanallah. Kita apa? Yalah. Sebenarnya medan dakwah ni kita memperkatakan tentang diri kita sendiri. Ya. Macam mana kita hari demi hari kita mempelajari untuk membaiki diri kita. Kita taklah orang macam-macam boleh merekodkan kita nanti, kan? Macam-macam boleh kata, tapi hakikatnya kita Tuhan jugalah yang tahu Nilai kan? kita. Nilai kita. Mungkin orang boleh memuji kita setinggi gunung, kita di sisi Allah tak ada apa-apa pun. Betul. Mungkin orang boleh mencerca kita setinggi gunung, tapi kita dikasihi di sisi Allah. Kan? Kalau kita dapatlah sampai ke hasrat itu, memenuhi sujud kita dengan kata, Ya Allah, jadikanlah redamu itu memenuhi hasrat jiwaku. Kalau benda itu kita dapat penuhi, mudah-mudahan kita akan lama berada di jalan dakwah ni. Mengutip, kadang-kadang ada mungkin sahabat-sahabat sama, bila duduk bersendirian, fikir, ini lama tengok sahabat-sahabat pun dah macam-macam. Hak dulu kecil-kecil di universiti, lalu dah besar dah kerja universiti. Macam-macam tengok projek ni dulu aku mula dah ada kan. Kita tertanya diri kita kan, banyak projek yang kita dah buat sehingga dakwah jadi. Di mana keikhlasan kita? Aku ada pahala ke tak? Ya. Susah hati tu. Tengok-tengok orang lain semua dapat pahala, kita tak dapat pahala. Kau bukan buat untuk aku. Kau buat kena hamiah. Kau buat kerana bukan li'ala kalimatillahi al ulia. Yuqalu innaka jari. Liqal innaka jari, supaya orang kata kau pandai, kau hebat. Kau warrior. Na'udzubillah. Itu bab paling Tu kadang-kadang kita, ya Allah, apa? Gantilah segala kejahatanku dengan faulaika yubaddilullah sayyi'atihim hasanat. Ya Allah, gantikanlah semua jahatku ni dengan yang baik. Saya selalu fikir tu Datuk, kalau orang tanya cabaran paling besar bagi kita pendakwah ni, mungkin bagi saya kalau orang tuduh kita, orang fitnah ke, orang salah sangka, itu saya rasa tak besar. Tapi Tak yang besar. paling besar ni hati. Kabattu nafsi 40 sanah. Subhanallah. Kata apa? Muhammad bin Munkadir, aku perangi diriku sendiri 40 tahun. Dia contoh manusia yang dikatakan Muhammad bin Munkadir, dia punya ikhlas dia tu, sampai bila orang tahu dia doa kemarau dekat Madinah tu, dia doa makbul, tengah malam ada orang mengintip. Lepas tu orang tu follow dia pergi rumah dia, kantoi, maksudnya tahu, Allah makbulkan dalam banyak-banyak orang dah doa kat Madinah ni, tapi tak turun hujan. Tapi si fulan ni Allah makbulkan sebab hujan. Muhammad bin Munkadir, dia tahu je ada seorang tahu, esok pindah keluar dari Madinah. Punya dia takut orang tahu satu kelebihan dia, kebaikan. Ujub tu kan. Kadang-kadang saya kadang fikir muhasabah balik. Bila kadang-kadang, aku ni perasaan apa datang? Kan? Kadang-kadang kita nak baiki, tapi itu cabaran hati. Saya rasa cabaran pendakwah ni, hati dia paling besar sekali. Itu yang kadang-kadang orang kata kita sombong. Bukan kita sombong, pasal kita tahu diri kita. Ya. Orang pernah tulis macam orang kata salam cium tangan tarik. Dia hantar kan. Dia kata macam tak sudi. Bukan pasal tak sudi, sebab kita tahu diri kita ni malu. kita malu di sisi Allah. Orang cium tangan hang siapa? Hang nak bagi berkat hang kat orang. Hang siapa? Itu Datuk saya. Saya personal, saya jarang kalau orang ramai minta nak tahnik. Tahnik satu lagi. Elak, bila you jadi mufti, you nak, susah nak elak masalah tahnik. Tapi anda cuba, bukan anda nak nafikan sunnah itu ada, dibuat di jumhur para ulama. Kita rasa kita bukan ahli tetapi barakah tu. kalau dia kata nak tahnik, nak dapat berkat Datuk ana, itu anda akan cuba elak bagi tahu kat dia. Tapi kalau ente sekadar nak menunaikan sunnah tu, ente tak jumpa orang lain dah, hamba Allah yang pendosa ni pun ente nak mari, tak apalah, anda penuhilah hasrat ente tu. Tapi tak payahlah ente anggap bahawasanya daripada kita keberkatan ke apa. Ini adalah satu perjalanan lah kan. Betul. Tapi ana rasa kita doa kepada Allah supaya kita masih macam tu. Itu kata doa surah Ali Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, kan. Kita alhamdulillah di atas jalan kebaikan, insya-Allah. Moga kita tak tergelincir. Nabi yang paling kita kata
paling dijamin terselamat semua pun doa ni, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nabi pun kita rasa macam tak logik Nabi nak doa hati-hati macam ni. Tak logik Nabi Ibrahim nak kata wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Seorang Nabi nak doa supaya dia dijauh daripada sembahan berhala. Tapi dia punya kerisauan tu maksudnya mengatasi apa yang kemustahilan kita rasa pada para anbiya ni. Kita ni yang tak mustahil ni. Lagi kadang saya fikir apa kita ni, Masya Allah, doa je lah. Doa orang yang perang dengan Nabi, orang yang perang bersama dengan Nabi, wa ka'in min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbu as-sabirin. Betul doa mereka apa? Rabbana ighfir lana dhunubana kan wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ana duk tengok perkataan tu, berapa ramai orang yang berperang bersama dengan Nabi dan lepas sabar di atas apa yang menimpa mereka. Tak pernah melemahkan mereka, apa yang menimpa mereka, tak pernah menjadikan mereka keluar daripada dakwah ni. Apa doa mereka? Rabbana ighfir lana dhunubana. Wahai Tuhan, ampunlah dosa wa israfana fi amrina. Ketelanjuran kami dalam urusan kami. Kita akui kadang-kadang kita telanjur. Ya. Telanjur dalam cakap kita. Telanjur dalam tindakan kita, dalam marah kita tu. Kan keram hati aku kan. Ada kadang-kadang cuma lah kadang lama-lama kita tenang tu baby ya. Kan. Kena pasal kita marah, like kita tak sebut pun. Dia sebut kata sebut. Tak mana kita sebutnya. Dia reka, ya taqawwal kan. Dia mereka tetapi wa israfana fi amrina. Lagi? Wasabbit aqdamana. Tolong kukuhkanlah. Apa? Kaki tapak kaki pendirian kami. Mudah-mudahan Allah kukuhkanlah pendirian kita. Mungkin Dr. Zami, tak adalah anda melihat berada dalam jalan dakwah, selain daripada kita memberikan pelajaran kepada orang, kita juga belajar benda yang sama. Kita belajar untuk menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang pemaaf, menjadi orang yang ikhlas. Kerana kadang-kadang menguji keikhlasan jugalah bila kita orang duk kata kita macam-macam, kita duk nilai lah kan. Tuan-tuan betul kot dia cakap kat aku tu kan. Betul kot kan. Ya kita memang kita terfikir lah. Kita kata ya Allah kalau betul aku minta ampun ya. Ampun ya. Kan. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan banyak ganjaran daripada apa yang kita buat. Nak kira ibadat kita tak banyak, tapi mudah-mudahan dengan ilmu yang disampaikan, insya-Allah orang amalkan, kita mendapat sedikit manfaat daripada ilmu yang dimanfaatkan. Wallahu a'lam. Dah selesai lah. Ana yang pertama akhjal lah. Ana malu lah ni depan apa ni tokoh-tokoh semua. Sumbangan yang tak seberapa, tapi bila anda tengok pengalaman Datuk semua, benda tu memberi satu pengajaran lah untuk terus semangat, memberi semangat. Walaupun benda tu sangat sedikit, tapi dia orang kata apa, memberi satu inspirasi lah untuk kita teruskan. Sebab jalan ni macam mana sebut tadi lah, kita berdoa, lepas tu kita tak mau, tapi Allah dah pilih kita. Dan kita nak cuba keluar, benda tu tak berjaya. Lagi kita keluar, lagi luas benda tu di muka untuk kita. Jadi nak tak nak memang Allah Ta'ala pilih kita untuk benda ni dan pilih. Dan macam untuk kata, dan sedangkan benda tu kita tidak diperlukan pun. Tapi oleh kerana kasihnya Allah kepada kita tu, kita insya-Allah lah kita akan cuba sama. Dah Zaki Mini dah. Saya syukurlah sangat sebenarnya bila Allah anugerahkan saya terutamanya dalam dakwah ni, sahabat-sahabat yang boleh bersama-sama. Maksudnya satu perkara yang menarik pasal dakwah ni, saya tengok Allah warnakan dakwah ni daripada dulu sampai sekarang dengan macam-macam karakter, dengan macam-macam. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Osman, yang ni kerah, yang ni kan. Dan Imam Ahmad style dia begitu. Di sebalik kelembutan dia tegas dalam certain urusan. Yahya bin Ma'in yang terkenal garang, tapi lentur sikit pada certain part. Tapi ini semua saya rasa satu anugerah Allah bagi itu supaya manusia ni tak sama, supaya
kita ni boleh saling melengkapi macam dalam padang bola. Yeah. Dalam padang bola tak boleh semua orang jadi keeper, tak boleh semua orang jadi striker. Yeah. Kita ada seorang yang main sini, ada seorang yang main sini. Macam orang kata Nabi dulu, kadang-kadang kita nak tengok dakwah ni berjaya. Saya selalu fikir ni bukan, kadang-kadang kita rasa macam yalah bila kita jumpa orang, kadang ada orang dia appreciate, dia kata yalah ustaz lepas dengar ni alhamdulillah saya macam ni, lepas ni alhamdulillah daripada ni. Dia rasa kita nak rasa macam oh masya-Allah alhamdulillah kita jadi asbab hidayah tu. Kadang-kadang saya terfikir jangan kita lupa juga pada sebenarnya orang-orang yang berjasa dalam dakwah kita. Contohnya ni yang cameraman, semua Cameraman, yang tolong forward, yang share. kadang-kadang dia punya kerja lagi banyak kan. Kalau tak ada ni cameraman apa semua ni berapa ribu malah mak tengok ni. Apa Macam satu hadis riwayat Nasa'i pun sebut masa Sa'ad bin Abi Waqqas, dia tengah rasa macam satu perasaan dia berjaya kerana dia. Tiba-tiba Nabi SAW tegur dia. Nabi kata, hal tunsaruna illa bidu'afaikum. Bukankah kamu ni dibantu Allah ni dengan orang-orang yang lemah daripada kalangan kamu, dan seteriwayat wa bi salatihim wa bi khusyu'ihim, dengan doa salat mereka, dengan kekhusyukan mereka. Jadi ini semua satu benda yang saya rasa kita hargai sangat orang-orang macam ni. Maksudnya daripada seorang yang kita rasa daripada sini sampai ke sini, semua tu ada peranan dalam dakwah. Kalau tak ada orang yang share kita punya dakwah ataupun ilmu, tak juga sampai. Kalau tak ada platform, tak ada kawan-kawan, tak ada ni yang menggerakkan pun, mungkin akan, kalau tak ada sponsor pun mungkin akan tergendala. Jadi dakwah ni satu aneka, lengkap melengkapi. Saya rasa happy sangat. Kita menghargai semua. Cuma nak kata akhirnya kita ni penutup rasa betul. Nak tanya satu soalan. Ya. Sebagai hadiah kepada para pendengar yang bersama kita, dan benda tu juga boleh menjadi ibrah kepada kita bersama Datuk, orang yang paling lama dan di antara kita ni. Apakah satu peristiwa yang paling menggembirakan dalam dakwah selama Datuk berdakwah, dan apa jugalah apa yang paling menyedihkan? So benda tu menjadi kesan lah kepada, saya rasa benda ni ramai orang nak tahu. Benda menyedihkan ni kalau peristiwa yang paling terkesan. Ada wayang ni dia akan anak lalui banyak tak tahu sesuai nak cerita tak, tapi dah tanya kan. Kadang-kadang dalam dakwah ni sebelum tu ada benda yang Allah ni bagi kita gembira. Bukan kerana musibah orang tak, tapi bukan kaitan orang, tapi diri kita. Anda pernah menangis kepada satu orang. Dulu ada satu orang di ceramah, dia panggil nama bapak syaitan. Bapak syaitan. Lepas pada tu, bila dia panggil nama bapak syaitan, mak ana tengok video tu, mak ana sedih. Mak ana kata, oh sampai ayah ana sedih. Dia bapak syaitan. Mufti Perlis tu, dia kata dengar penyanyi Nurhaliza lebih baik daripada dengar. Satu hari berlaku, anda bukan kerana suka berlaku peristiwa dia, berlaku satu peristiwa dia. Dalam peristiwa tu semua orang pergi panggil dia di internet bapak syaitan. Ada hamba Allah. Ni cerita, bukan kita betul atau salah. Tapi Allah kadang-kadang mungkin dia pujuk kita. Sabarlah. Pasal kena tu kan. Ada orang, dia pusing Malaysia ni tawah angkat gambar Ana. Kata Ana ni semua neri tak diterima. Kemudian berlaku peristiwa pada dia. Dia semua neri tak boleh. Dia siap cakap. Artinya kadang-kadang Allah pujuk kita. Dan banyaklah. Di dalam kesedihan tu ada peristiwa yang mana anda tahu ramai orang berhimpun, tokoh-tokoh untuk nak lawan Ana. Anda pernah kena, peristiwa anda kena tangkap dengan tempat tauliah tu taklah begini menjadi sangat. Sampai peristiwa tu berlaku, dakwah tu berkembang kerana tu. Tapi kalau tanya Ana, saat apa yang mengembirakan sekali? Sebenarnya, mungkin dah Ana pun dah meningkat lah, umur banyak.
lah saat sekarang. Pasal anda tengok. Sampai anda tak kenal sebagai ustaz-ustaz yang dakwah sama orang anda sebut ni. Alhamdulillah. Ramai sangat. Orang tanya siapa? Ni ustaz ni dia dakwah. Kita lah bukan orang lain tu tak sunnah bahasa kita kan. Iyalah. Orang kita ramai. Yang tokoh-tokoh ni nak kena artinya ramai. Senarai hak kita tu pun punya ramai. Yang main jumpa artinya pada hari pernah kadang-kadang kita dulu, ya Allah, adakah kau tinggalkan aku bersendirian? Kau tinggal aku bersendirian. Doa Nabi tu yang riwayat Ibn Ishaq daripada masalah Musa. Tapi ketika kita ulangi walaupun kita tahu kita tak layak. Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas. Ya arhamar rahimin, anta rabbul mustada'afin wa anta rabbi. Ya Allah, kan, aku mengadu padamu lemahnya kekuatanku, sedikitnya hilahku dan hinanya aku ni di kalangan manusia. Wahai Tuhan, orang-orang yang kena tindas, Engkaulah Tuhanku. Kan? Benda tu kita bila doa kita rasa bukan kerana kita macam Nabi, tapi kita tak ada apa dah nak kata. Tapi hari ni buka ni Dr. Ruzami ceramah, buka ni Dr. Kamilan ceramah, buka ni Dr. Basri ceramah. Ramai orang. Dia buat senarai tuduh orang Wahabi tu sampai berapa ratus orang. Lagi banyak, Walaupun lagi nama-nama banyak masih lagi. duduk di top betul. Lagi banyak lagi seronok kita. Punyalah banyak manusia. Tapi dalam senarai tu ada yang nama apa Alif Syukri. Mana ada? Ya. Maksudnya Punya ramai nak masuk. Allah dah ringankan. Allah dah ringankan. Banyaklah peristiwa-peristiwa kadang-kadang. Banyak juga ada doa orang tu mari yang dulu menentang, menjumpa anak, minta maaf. Tapi tak, cuma anak nak tutup majlis ni. Pasal mohon ampun kat Allah lah. Pasal kita pun ada cakap tentang diri kita. Anda cubalah dalam dakwah ni semungkin mungkin orang siapa yang tengok video dah tu semampu mungkin nak elakkan talking about myself. Sebab pasal kita tahulah kita nobody lah di sisi Allah. Tapi kalaulah jalan yang telah kita buat ni yang benar, ada yang kebaikannya, mungkin boleh dipelajari oleh orang kemudian. Kalau jalan yang kita buat ni ada yang salah dan mereka nyata di sisi kitab dan sunnah salah, jangan ikut jalan ni. Supaya dengan apa yang kita sebut ni, kita berlepas diri di hadapan Allah nanti, kita tak pernah kata orang hampa ikut setiap langkah kami. Ya. Kami ni seperti hampa juga, hamba-hamba Allah yang mencuba di jalan ini. Dengan kadar yang kami belajar, kami telah mengemukakan dalil-dalil dari kitab dan sunnah dengan sandaran-sandarannya. Jika ternyata satu hari nanti, kalau Imam Syafi'i kata hal yang sama, kita jauh lebih aula untuk menyebut benda yang sama. Jika dapati yang salah, jangan ikut supaya kami tidak didakwa di akhirat kelak. Mereka tu duk ajak kami ikut yang salah. Jika didapati yang benar, hujah kami bersandarkan kitab dan sunnah. Ikutilah kitab dan sunnah. Kelebihan itu balik kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya tidaklah juga balik pada kami. Melainkan cara Allah itu di atas kasih dia kot kesian pada kami ni, dia telah menjemput kami untuk menyampaikan benda tu. Itu saja. Mudah-mudahan Allah, kita boleh tutup Allah Ta'ala rahmati kita semua, insya-Allah. Dan terima kasih banyak pada yang menonton malam ni, banyak ribu orang yang menonton malam ni. Mudah-mudahan insya-Allah kita berjumpa lagi lah pada masa akan datang, majlis-majlis yang macam ni insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.